Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azhar Faiz dan hari ini kami akan membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan konflik pasca modernisme. Tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput panel jemputan pertama kita, iaitu Saudari Fanin yang akan membincangkan tajuk mengenai siapakah golongan pasca modernisme ini dan apakah pegangan mereka. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Golongan pasca modernism adalah golongan yang lahir daripada reaksi kepada pemahaman golongan modernism. Golongan modernism adalah merupakan gerakan ahli-ahli falsafah Enlightenment seperti Immanuel Kant di negara Jerman, John Locke dan juga David Hume di Britain. Mereka adalah golongan yang menolak fahaman ilmu yang bersifat mutlak dan objektif. Selain itu, golongan lain pasca modernism itu juga adalah golongan sosial konstruktivis, iaitu menekankan bahawa ilmu yang diperolehi tidak semestinya membuktikan sesuatu hakikat yang objektif dan dikaitkan dengan kepentingan masyarakat dalam sesuatu ilmu itu. Fahaman ini juga menekankan hubungan sosial sahaja. Baiklah, bagi menjawab persoalan yang kedua, di dalam fahaman yang utama dalam pasca modernism, terdapat teori realism, iaitu teori yang menolak sesuatu kebenaran yang objektif. Fahaman realism beranggapan boleh dilihat dari pelbagai sudut, akan tetapi terdapat pelbagai cara untuk memahami hakikat kebenaran itu. Terima kasih Saudari Fanin. Kita juga ingin mengetahui apakah itu konflik pasca modernisme dari segi ilmu pengetahuan. Untuk ini saya akan menjemput Saudari Husna. Silakan. Terima kasih moderator kita. Maka apakah pandangan pasca modernis terhadap ilmu pengetahuan? Sebenarnya, ilmu pengetahuan yang diperkenalkan oleh golongan modernis bersifat konstruktif disebabkan golongan modernis menjalankan kajian terhadap sesuatu ilmu. Maka pasca modernis menganggap sesuatu ilmu yang telah ditetapkan tidak seharusnya terus diterima dan memerlukan kepada kajian semula. Jadinya, ilmu yang telah tetap dan dianggap objektif, contohnya seperti ilmu sains dan matematik, turut dipertikaikan. Hal ini kerana mereka berpendapat ilmu yang diperkenalkan oleh golongan modernis hanyalah akan menyebabkan kehancuran kepada manusia seperti yang berlaku pada Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Oleh itu, golongan pasca modernis berpegang kepada pandangan seorang tokoh Jacques Derrida yang memperkenalkan istilah dekonstruksi yang bertujuan untuk membongkar ilmu daripada golongan modernis untuk mempersoalkan kebenaran terhadap ilmu yang sedia ada. Terima kasih Saudari Husna. Seterusnya, kita juga ingin mengetahui apakah itu konflik pasca modernisme dari segi masyarakat pada hari ini. Untuk ini, saya akan jemput Saudari Tengku Munirah. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. Konflik dalam masyarakat yang timbul kesan daripada pasca modernisme boleh dilihat pada kebebasan manusia dalam melakukan sesuatu perkara. Pasca modernisme mementingkan manusia untuk mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain lalu membuka pintu untuk semua orang berani tampil ke hadapan. Inilah yang membawa kepada perpecahan di dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan feminisme dan golongan LGBT yang memperjuangkan hak mereka di atas dasar-dasar kemanusiaan dan keadilan. Feminisme memperjuangkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang bersifat menyebelahi kaum wanita. Tokoh terkenal yang memperjuangkan feminisme pada pasca modernisme adalah Mary Wollstonecraft. Beliau berpendapat bahawa feminisme bukannya diwujudkan untuk wanita menguasai lelaki, namun untuk wanita menguasai diri mereka sendiri. LGBT pula memperjuangkan hubungan sejenis yang terang-terangan melanggar hukum alam yang menetapkan lelaki dan perempuan adalah pasangan. Kelompok masyarakat inilah yang menyebabkan lahirnya konflik di dalam masyarakat dan menyebabkan pecah belah di dalam masyarakat. Untuk panel terakhir kita, saya akan menjemput Saudara Ahmad Badrul untuk menyimpulkan tajuk ataupun perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ahmad Badrul. Terima kasih kepada saudara moderator. Apa yang dapat kita simpulkan adalah dari sudut Islam, pandangan Derrida dan Foucault ini amat berbeza. Kerana Islam menjadikan wahyu iaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan dan pedoman untuk memahami fenomena dan realiti. Profesor Akbar S. Ahmad melalui bukunya yang bertajuk Islam, Globalization and Postmodernity menyatakan hubungan Barat dan Islam adalah tidak selari. Barat berpegang kepada kebebasan bersuara dan kreativiti dan umat Islam merasakan
ianya adalah suatu penyinggungan yang serius. Pasca modernisme wajar dianggap suatu isu yang serius kerana ianya boleh membawa implikasi yang besar kepada tamadun dan umat Islam itu sendiri. Antara kesan pasca modernisme kepada Islam adalah liberal dan sekular dalam agama. Terima kasih Saudara Fazrul kerana sudi menyimpulkan tajuk perbicaraan kita pada hari ini. Juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kita, iaitu Dr. Husin yang mengajar kita mata pelajaran ilmu falsafah dan isu semasa. Juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar. Saya berharap anda semua mendapat input yang menarik daripada forum ini. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.